السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Satu pengharapan yang perlu diletakkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengharapan, jika benar kita mengerti akan perkara yang paling penting yang mesti ada pada diri kita, yakni sifatnya kena zahir pada diri kita itu adalah menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Kefahaman ini dibina apabila kita melihat kehidupan, yakni dalam perbahasan yang kita bawa hakikat kehidupan ini, yang mana hakikat ada pasangannya syariat. Syariat pada zahir mata kita, kalau sebut syariat kehidupan, maka kita zahir nampak. Sebagai contoh, syariat kehidupan makan dan minum. Syariat kehidupan kita perlukan duit. Itu syariat yang menggerakkan perbuatan kehidupan itu pada zahir pandangan kita nampak. Namun penghayatan terhadap itu, perkara syariat itu mesti datang. Ya, ini perkara yang tersirat di sebalik itu, yang membawakan kesedaran. Sebagai contoh, makan. Memang syariat kita hidup nak makan, tapi hakikatnya makan itu berkaitan tentang apa? Rezeki. Itu hakikat yang tersembunyi, agar terbina rasa syukur yang sebenar. Sambungan muka surat 74, betul? 74. Masa kita berhenti kat sini, ada tanda 74. Yang ini kita masih membahaskan hubungan, membina hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Dalam bab amanah dalam kehidupan, kita nak bincangkan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka garis panduan ataupun kaedah ataupun manhaj, yang mana bila kita faham tentang kehidupan, sudah pasti insya-Allah yang terpelihara itu adalah amalan. Sebagai contoh kehidupan tadi, bila kita faham perjalanannya sehingga membentuk
hakikat kepada kehidupan itu adalah nak membentuk sifat yang dinamakan akhlak. Maka sifat yang terbina itu jemaah sekalian, kalau kita benar-benar faham yang dalam hidup ni, kalau kita tak dapat sifat ni, maka sia-sialah seluruh perbuatan kita. Itulah sifat seorang hamba yang bersyukur. Jikalau tak capai, tak sampai kepada status itu, maka kita bimbang. Sifat yang beralih syukur, lawannya kufur. Cuma kufur, perbahasan ada kufur yang jali, kufur yang nyata sehingga boleh menyebabkan keluar akidah. Yang mana sebagaimana iblis kana minal kafirin. Kufur itu boleh jadi adik-beradik kafir apabila dia terus total langgar syariat Allah dalam syariat kehidupan. Syariat agama pula. Dan kita cari syariat kehidupan duit. Syariat agama halal haram. Jadi duit itu bila dia tak faham hakikat dia tentang rezeki, hakikat barang tak nampak. Kalau perbahasan hakikat dalam amalan itu barang tak nampak, iaitu niat. Niat tu perbincangan hakikat lah yang tersembunyi. Bila dia tak nampak perbahasan tentang rezeki itu, maka dia langgar syariat secara total. Dia buat perkara yang total haram, menentang, meninggalkan solat dengan sengaja kerana nak cari duit. Dia betul-betul, dan dia enggan. Dia memang aba wastakbar, enggan. Maka bimbang-bimbang, ianya membawa pada sifat kufur yang membawa kafir. Betul keluar agama kerana menolak syariat agama terus. Adapun yang kita bimbang juga adalah kufur dalam konteks asghar, yang tersembunyi. Ya, ini kita tidak total rosak dari akidahnya, tetapi amalan dan pahalanya boleh habis. Itu kita bimbang juga. Bila habis pahala, bimbang-bimbang, ditimbang dengan dosa, berat dosa. Bila berat dosa tu bahaya. Jadi syukur yang tidak terbina dalam hidup kita, tidak membawa rasa syukur yang sebenar, akan membawa kepada kerosakan yang besar. Kerosakan yang besar inilah sehinggakan amalan yang kita lakukan bertahun-tahun mungkin. Kita lihat saja iblis sudah cukup dah. Iblis ni kita boleh jadikan contoh lah. Contoh apa? Bukan jadi ikut dia, tapi contoh beramal tapi akhirnya sia-sia. Iblis ni sifat dia apa? Beramal berapa tahun? 60 tahun? 70 tahun? Tak ada. Setelah akil balik? Tak ada. Iblis ni beramal sedari dijadikan. Sifat yang Allah jadikan kepada iblis ni bermula dengan malaikah, itu sifat asalnya memang taat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tidak cukupkah kami ini yang bertasbih dan bertahmid kepadamu, walaupun itu dinyatakan, dikatakan oleh para malaikah, tapi waktu itu beserta bersamanya ada iblis yang dinamakan ketua jin. Iblis ni kana minal jin. Akhirnya perbuatan itu malaikat tidak termasuklah dalam ujian ini, kerana malaikat Allah tidak taklifkan padanya itu nafsu, akal lah yang utama. Tapi jin ada taklif itu, tanggungjawab sebagaimana kita yang Allah kurniakan akal, nafsu, untuk pandu dia dengan iman. Tiba-tiba iblis gagal menterjemahkan, lalu datanglah sifat aba wastakbar. Patutnya dia takbir. Syukurnya juga kita boleh terjemahkan dengan rasa sebenar. Kejayaan bagi orang beriman itu apabila dia mampu merasakan kebesaran Allah, kejayaan. Kita susah dimasukkan, tapi kita dalam kesusahan rasa Allah Maha Besar, rasa pentadbiran, kita rasa kekuasaan yang hadir dalam hidup kita. Kita mampu bertahan di saat kesusahan, rasa kebesaran Allah, itu kejayaan. Lalu dengan kebesaran Allah itu, kita tidak menanggalkan sifat sebagai hamba. Hamba ni apa? Hamba ni sifatnya, kalau kita lihat dari sudut manusiawi, kalau kita lihat hamba manusia, tak boleh cakap apa. Kalau dia suruh makan atas lantai lah. Kalau makan atas lantai sebelah tu ada binatang, memang kongsi dengan binatang lah sekali. Semua hamba manusia teruk lah. Tapi hamba Allah tidak. Tapi sifat hamba pada sudut manusiawi itu, dia tak ada istilah membantah, memberontak apatah lagi, nak melawan jauh sekali. Lalu tidak menanggalkan sifat kehambaan. Akhirnya dia datang dengan sifat tawaduk, tunduk. Dia dipanggil taat, dia tunduk. Dia tidak mengubah sekeliling, dia tidak akan ada perubahan pada keliling. Walaupun susah, dia tidak akan mengubah kelilingnya juga
terkesan dengan kesusahan sehingga membuat pada perkara yang mengundang murka Allah. Dah susah macam mana? Aku terpaksa lah curi. Dah susah nak macam mana? Bila susah, perkara pertama yang terkait dengan susah, masa. Tak ada masa. Orang kaitkan dengan susah, masa. Macam mana nak datang solat, tak ada masa, susah. Yang penting solat, ke mana-mana saya solat lah. Walhal nak bagi masa sepatutnya ke rumah Allah ni, itu sebenarnya Allah bagi masa kat kita tu adalah untuk bagi balik masa guna pada yang utama, solat. Batu ibadah solat perlukan masa, bukan perlukan harta. Sebab masa lagi mahal pada harta. Allah tak minta harta kita. Allah tak tengok pun. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi masa itu tergugat kerana sifat itu tidak zahir, kehambaan tadi, syukur yang tidak sampai kepada maksud dia, rasa yang tidak terbina dalam hati dia, akhirnya tidak membentuk sifat kehambaan yang untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan enggan, dia tak ada masa, dia tak nak bagi masa pun. Ketaatan yang pertama yang dia akan sangkal, manusia yang tidak rasa syukur ini, dia tak nak bagi masa untuk mengenal Allah. Ingat Allah pun bila tak nak kenal, tak ingat lah. Yang banyak diingat pun susah. Susah lah. Ni tahun depan ni tak tahu apa jadi, boleh makan ke tidak ni. Payahlah. Payahlah. Nampak. Dia banyak ingat keadaan yang membentuk diri dia, keadaan yang mengawal diri dia. Lalu dia menyerahkan diri pada keadaan. Akhirnya keadaan yang berkuasa atas diri dia. Ini akhir zaman berlaku jemaah sekalian. Ramai manusia takut, bimbang dengan keadaan. Walhal keadaan takkan berlaku tanpa izin Allah. La tataharraku zarratun biiznillah. Jikalau berlaku pun tapi kita menerima dengan iman, takkan sia-sia walaupun perkara itu dari sudut mata kepala perkara yang seakan merugikan. Sebagai contoh yang berlaku di Gaza, Palestin. Kalau kita lihat bagaimana saudara se-Islam kita, tengok macam ya Allah, kehilangan mereka, hilang tempat, hilang nyawa, hilang semua. Adakah rugi mereka? Tidak. Malah Allah jadikan di situ jikalau niat dia benar. Niat dia benarlah. Ini inna amalu biniat lah. Benar-benar buat kerana Allah. Mereka berjuang kerana Allah untuk mempertahankan negara dan harta semua kerana Allah. Sebab Allah suruh pertahankan. Memang ada nak. Kalau mereka buat begitu, itu adalah pintu gerbang untuk masuk syurga tanpa hisap. Sekarang sana. Panggillah mereka sekarang, jomlah, marilah duduk dengkil ni. Dia kata tak mau saya. Walaupun kat dengkil sini, kat tempat sini kita tenang, boleh makan, boleh pergi sana, pergi sini. Bukan tak bermaksud kita tak hargai nikmat sekarang ni, tetapi walaupun mereka dalam diuji dengan keadaan yang terbalik, tetapi di sisi Allah tidak sia-sia. Malah menjadi jalan ke syurga pula tu. Nampak? Nah, beginilah apabila sifat seorang hamba yang melihat dengan kebesaran Allah, sifat yang hamba, yang taat, yang sami'na wa ata'na, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti Allah wa Rasul faqad faza fawzan azima. Kejayaan apabila kita sudah membina hubungan dengan Allah dan Allah tidak minta pun apa yang ada pada kita, kerana yang ada pada kita itu dari Allah. Dan Allah sifatnya istighna. Kita ngaji tak tahu istighna. Kita jangan sesekali terpengaruh dengan pahaman kapitalis, orientalis kebendaan. Kita ingat nak dekat dengan Allah mesti ada benda. Jangan sesekali ada perantara begitu. Kerana Allah SWT tidak memandang pun suwarikum wa amwalikum, rupa dan harta. Allah tak pandang, manusia je pandang. Kamu dari keturunan mana? Ambul. Kamu harta banyak mana? Nampak. Kalau kita datang, tak payah konten-konten yang biasa buat, tak beli kereta, pakai slipper Jepun kan, jalan biasa. Padahal kawan tu bawa duit bunjut, tengok atas bawah, ini tak layak dia ni. Sekali dia letak duit atas gitu. Dia tahu. Rupa ni memang memberi kesan pada sesama manusia, tapi manusia yang ada Allah tidak jadikan rupa sebagai sebab nak rapat, nak dekat. Nabi SAW pernah duduk dengan orang yang kurang hormat, tak menjejaskan pun daulat kedudukan seorang itu.
Kerana kedudukan seorang itu yang penting di sisi Allah itu bukan dibeza dengan rupa, dengan harta. Kan? Tapi manusia yang suka menilai luaran. Luaran tu pula yang payahnya dia tentukan dalaman. Dalam luar tu walhal luar belum tentu menggambarkan dalam, tapi dalam bab perbahasan tentang kata-kata perbuatan amal dia mesti dari dalam. Dari dalam. Ya ini niat dia mesti bermula dari dalam. Taib. Maka sekalian jangan sekali kita ada perantara di sisi Allah, kerana taat ini bukannya berupa bentuk benda. Taat ini adalah sepenuh jiwa yang diberikan kepada Allah, sanggup menerima segala-galanya. Suruhan meninggalkan larangan dengan sepenuh hati. Taat itu tidak diterjemahkan dengan sekadar buat, yakni zahir perbuatan, tetapi taat yang dimasukkan di sini adalah rela hatinya. Islam tu bermaksud menyerah. Menyerah diri itu. Sebab tu takbir walaupun itu sunat, sebutan tu yang wajib, angkat ni lihat bagaimana sifat surrender, menyerah. Kalau polis datang angkat tangan ni maknanya dah tak ada buah. Okey baik, saya salah. Okey, saya menyerah. Setiap kali kita nisbahkan bahawa solat penyerahan total, susah ke senang ke, ya Allah, aku serah diri padamu ya Allah, aku tidak serah diri pada susah. Ni hati-hati. Perkataan serah diri pada Allah, serah diri pada takdir. Yang salah serah diri pada takdir. Nak ikut, nak macam mana tak, dah susah, biarlah. Dah susah, biarlah. Nak buat macam mana? Jadi dia serah diri pada susah. Apa susah suruh dia ikutlah. Apa senang suruh dia ikutlah. Kalau senang suruh leka, dia leka. Kalau susah suruh buat benda yang kufur, dia kufur. Dia marah-marah, dia curi ke apa, dia buat. Tapi kalau serah diri kepada Allah, terima susah, terima senang, itu lain. Serah diri pada Allah, ketika susah datang, dia menerima kesusahan, tetapi dia tidak tunduk kepada kesusahan. Kerana susah itu datang dari Allah, dia kena tunduk kepada Allah. Walaupun susah, tidak mengambil masa di dengan Allah. Yakni solat masih diusahakan awal waktu, seboleh-boleh diusahakan. Tidak kerana susah dia lambat. Susah dia jadi sibuk lah. Allah, sibuk lah sekarang ni. Susah dia sibuk. Atau senang dia tukar, jadi sibuk juga, mengambil masa dia dengan Allah. Yang sepatutnya masa yang dia berikan pada Allah yang tidak berbelah bagi, tapi kerana dia serah diri pada susah dan senang, maka dia berbelah bagi dengan Allah. Tapi kalau dia serah diri kepada Allah, menerima susah, menerima senang, bermaksud dia tidak akan buat satu perkara yang berlanggar atau bertentangan dengan syariat. Dia tak adalah macam nak berbelah bagi, nak solat awal waktu ke, nak meniaga dulu ke, tak boleh. Dia tak ada istilah macam tu lah. Dia faham, dia tahu nak membezakannya. Maka itu taat. Dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, sama apa yang disuruh oleh Nabi SAW, fattabi'uni yuhbikumullah. Itu jalan dia sampai, sama tarik kepada Allah SWT. Malah kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala dalam kitab Tazkiyatun Nafs, yakni ittiba' atau ikut sifat Nabi SAW. Nabi SAW ni berakhlak bil akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah. Tu akhlak Allah tu dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada nama-nama Allah itu diterjemahkan kepada Nabi SAW secara total. Allah Maha Kaya, Nabi bersifat seperti orang kaya yang bukan berharta yang kita nampak kumpul itu, tapi kaya Nabi itu dengan memberi dengan sebanyak-banyaknya. Hebat. Sebab Allah Maha Kaya, sifat Allah Maha Kaya, kita faham apa? Allah Maha Memberi. Jadi kalau orang Allah Maha Kaya, kalau orang kaya itu orang itu suka memberi. Dia terjemah daripada sifat Allah sepatutnya. Tapi kerana kaya itu disalahartikan kepada harta, benda, kumpul, milik, aku, dia jadi lain. Hati-hati. Sebab tu kaya itu bukan disebah pada benda. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Tidaklah kaya itu dengan banyaknya harta, akan tapi kaya itu dengan jiwa. Jiwa yang bebas daripada belenggu dunia. Jiwa yang tidak terikat dengan kebendaan. Bebas dari susah senang tu benda.
makhluk. Jadi jiwa dia tidak terikat dengan susah. Dia melihat susah ini tidak mampu mendatangkan mudarat pada dia. Ini kata iman. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dia susah. Tapi yang bagi mudarat bukan susah, Allah. Kalau Allah kata tidak susah itu membawa mudarat kepada kamu, maka susah tidak mudaratkan dia. Apa maksud mudarat dia? Dia tidak melarat, dia tidak dicemur, dia tidak ditekak. Dia susah, tapi dia masih ada haibah dia. Itulah Nabi SAW. Nabi susah dengan sekalian. Tapi Nabi tidaklah susah sehingga hilang kredibiliti Nabi sebagai Nabi. Punyalah susah Nabi, susah sungguh, bukan susah sikit-sikit. Susah sungguh, susah yang amat sangat. Susah yang diuji oleh Allah sehingga habis harta. Hijrah ke Madinah Al-Munawwarah selai sepinggang. Ada Nabi didik para sahabat dengan keadaan lemah, tak ada harta. Sian sahabat selai sepinggang. Apa nak jadi kita ya Rasul? Kita patut dekat dengan Allah, patutnya makin kuatlah kita. Nampak? Dah apa pun tak ada ni. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu disekat hartanya. Kamu pilih naik ke Muhammad kau ataupun stay kat sini. Dia kata, kalau kau stay kat sini, harta aku bagi, kedudukan aku bagi, compounding lagi, darab dengan time to time, apa dia offer harta. Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu kata apa? Kau ambil semua harta aku tu. Tak heran aku. Oh, luar biasa. Selai sepinggang. Adakah gagal waktu itu? Tidak. Itu kurun dan terbaik. Walaupun dalam keadaan serba kekurangan, kesusahan, tetapi susah, kurang, harta benda, iktikad yang sebenar, tidak menjatuhkan maruah dia. Malah tidak mendatangkan apa bentuk mudarat sekalipun, tak ada. Malah jangan ingat bila senang tak datang mudarat. Kita ingat bila senang tak ada mudarat. Mudarat ni apa? Boleh jatuh melarat, boleh jatuh, boleh dicemur, boleh kena orang tengok kan. Senang sangat dia ni, geram aku, pum, kena orang hantar. Macam orang setakat ni tak jumpa geram tu dia ni susah betul dia ni. Aku hantar ke dia? Tak ada. Jaranglah orang hantar kat susah ni. Islam satu ketika dahulu sekalian, di dalam Umpaya Utsmaniyah 3 Mac 1924. Kali ni tengah masing-masing menunggu bawa buat kiraan 1924. Setahun lagi ni 2024, 100 tahun. Makanya sudah tiba masanya untuk daulah Islamiah kembali bertakhta di atas muka bumi. 100 tahun dah sekalian dia tak diam. Tetapi sebenarnya Allah bagi 1000 tahun sebelumnya. 1000 tahun Islam memerintah dunia. Tapi nak bagi tahunya, adakah waktu itu Islam dirujuk pada bahasa ni adalah umat Islam, bukan Islam itu. Umat Islam, adakah kejatuhan umat Islam ketika itu kerana umat Islam susah, atau umat Islam ketika itu sedang dilimpahi dengan kesenangan? Kalau katalah kita hari ini berstigma, berparadigma, berpikiran kita ni susah, kita kena kuat ekonomi, kita kena takluk balik dunia dari ekonomi, kita jawab dekat orang cakap macam tu, kita dah pun takluk ekonomi 2/3 dunia satu ketika dahulu. Adakah kejatuhan kita kerana kita tak kuat ekonomi ataupun tak kuat hati? Hati tak kuat untuk melihat kelimpahan yang Allah bukakan, zahratud dunia, barakatil fil ard, yang Nabi cukup bimbangkan. Apabila umatku nanti dibentangkan kemewahan, dibentangkan kesenangan, apa yang membimbangkan? Yang bimbang itu orang boleh cakap, insya-Allah tak ada apa, kita ni tak ada apa, memang tak ada apa. Tapi perlahan-lahan kalau tak benar kita punya iman, tak benar kejayaan terbina dengan sebenar-benar takwa hati ni, iaitu taat kepada Allah, perlahan-lahan kita anggap kalau aku senang, kalau aku susah, tak ada melarat macam ni. Dia faham keadaan dara tu, iaitu perlahan-lahan harta mengambil alih kuasa Allah. Harta mengambil alih kuasa Allah. Kuasa Allah yang menentukan lapang atau sempit rezeki seseorang itu telah diambil alih oleh benda yang tak ada membawa apa-apa manfaat sebenarnya. Perlahan-lahan maksudnya.
Akhirnya ketakutan kepada Allah semakin berkurangan. Nak takut apa? Kita ada duit. Dulu ya kita doa munajat, ya Allah tolong, ya Allah aku tak ada duit, ya tolong, ya Allah. Dah ada duit nak munajat apa lagi? Dulu kita sakit boleh kita doa, ya Allah bagi aku kesembuhan, ya Allah. Dah sihat nak doa apa lagi? Oh, dia takut tu. Itu yang takut tu dah sihat. Dia ingat doa time sakit ke mak? Doa ni bukan tunggu sihat sakit. Doa ni sebab kita ni makhluk atau hamba Allah yang bersifat fakir. Sihat bukan milik kita. Wa imma tengah sihat tu doa minta. Allahumma afini fi badani. Tengah sihat-sihat doa buat apa? Sebab sihat bukan milik kita. Allah boleh renggut, Allah boleh rentak macam itu dia. Tak ada ujung, tak ada pangkal, tak ada ribut, tak ada dopat. Sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tengok semalam berborak dengan dia dah. Sakit. Kita tak tahu. Kadang-kadang sakit tu kan sekarang sakit lagi dah. Sihat yang kita membawa kepada nyawa panjang contoh kan. Sihat-sihat dia meninggal. Ini kita faham. Kita tak tahu perkara begitu. Sebab itu kata Allah SWT dalam surah Al-Ahzab ayat 71 ni, siapa yang taat pada Allah tu kejayaan sebenar. Dan taat bukan diukur dengan benda. Taat itu diukur dengan keyakinan dalam hatinya kepada Allah SWT. Sejauh mana keyakinan dia itu yang dinisbahkan kepada keadaan. Susah lah. Ini aku dengan Allah takkan mengubah keadaan aku walaupun aku susah. Contoh susah, orang kaitkan dengan melarat, dengan bersepah, dengan kotor. Apa kena mengenai susah, sepah dengan kotor? Patutnya kalau susah lah, tapi janganlah jadi pengotor, jangan jadi penyepah. Kerana kita orang beriman, kita terlibat dengan ibadah atau harah, kena bersih walaupun susah. Kalau nak ikutkan susah, Nabi susah, tengok rumah Nabi itu tapi bersih, kemas. Ni kadang-kadang dia terikut-ikut dengan susah, akhirnya nak macam mana dengan kotornya, dengan sepahnya. Tak maaf cakap, ini realiti. Adakah nak tunggu senang, ada duit baru jadi elok? Salah faham. Ketaatan yang terbina bukan dengan hati yang mengenal. Ketaatan terbina itu dibuat dengan kebenaran, baru senang. Contoh. Maka memiliki kejayaan mengikut definisi orang yang bertakwa itu. Takwa bil makna dengan menjaga hatinya. Hati-hati. Wiqayatan. Orang yang takut. Hati-hati. Ittaqullah. Orang yang ada hati ini tolong berhati-hati sebab senang hatinya itu nak berpaling. Senang sifat hati yang muqallibal qulub, berpaling-paling, berbolak-balik. Namun begitu tidaklah kita membiarkan hati itu begitu, tapi dengan ilmu dah tahu hati bolak-balik, maka kita minta Allah tetapkan hati, sabbit qalbi ala din. Jadi kejayaan orang yang bertakwa itu adalah memiliki kejayaan keseluruhannya. Ya, ini kejayaan kafah yang bukan diukur dengan kebenaran semata-mata, bukan dari sudut keluarga semata-mata, perniagaan, kewangan, diri sendiri, satu rahim, tetapi ianya memberi kesan impak kepada seluruh pembentukan atau jiwa yang tenang. Kejayaan dia adalah ketika dia memiliki keluarga, keluarganya mahu jiwa yang tenang, perniagaan yang mahu jiwa yang tenang, kewangan yang mahu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu bukan kerana keluarga, perniagaan, kewangan, tapi kerana hatinya yang taat kepada Allah Taala. Dan ini memberikan kesan kepada kehebatan petal langit, tujuh petal bumi ini. Saya tekankan kat sini, memang itulah dalam sifat diri manusia itu. Ada alam yang Allah tetap jadikan dalam diri, ada kaitan dengan alam yang di luar sana. Bila hati dan jiwanya selari, yang ini menghadap kepada kekuasaan Allah, maka biarpun ada kebanyakan yang mencuba seupaya untuk menakluki kejayaan mengikut peringkat-peringkat tugasan, seperti berjaya dalam dunia perniagaan dulu, berniaga dalam berjaya bil makna dengan benda dulu, barulah dia mengambil faham tentang agama, atau barulah dia nak berjinak-jinak dengan agama, maka itu semuanya menempah kepada kerosakan. Definisi tauhid, kalau ikut sudut definisi tauhid, iaitu melihat kebesaran Allah. Ini bukan seorang yang berjaya, malah orang yang melihat dunia ni macam tadi contoh sekarang kita hari ni melihat contoh. Melihat keadaan umat Islam sekarang, kita menyangka lemah. Ada sebahagian menyangka macam itu sebab kita dah hilang takluk ekonomi contoh. Yang dinampak takluk ekonomi, Allah alam lah, ini yang banyak ditekankan. Takluk ekonomi sebab kita tak boleh nak pegang semua. Akhirnya kita kena kuasai
kebendaan dulu baru kita boleh kuasai semua perkara. Walhal ia bersalahan dengan SOP ataupun kawaid berjaya orang beriman, yakni bertauhid itu. Bukan dibina dengan benda, tapi jiwanya tidak terikat dengan benda, bebas. Contoh perang Badar Al-Kubra, kalau ikut dengan military system, kalau ikutkan dengan persiapan ketenteraan, Nabi tak ada persiapan yang zahir lah, tapi dalam jangan. Ni yang zahir. Lemah di sudut luaran, nampak lemah ni bukan lemah apa, lemah tak ada. Oh, kuda perang ada berapa, 3 ekor je, macam itu. Tak lawan apa-apa. Tu 100 ekor kuda tentera Quraisy, lengkap kesatria ni komplit set, baju besinya, pedang semua komplit. Habis 3 ekor, 60 ekor unta untuk logistik. Seekor unta bawa 3 orang duk tergedik-gedik naik unta. Memang menempah lah tuan-tuan, menempah. Waktu itu Abu Jahal kata apa? Ini orang Islam memang kita boleh makan. Ini aku rapat, aku nak bunuh Muhammad tu. Oh, geram tu dia waktu tu. Dia ingat dia boleh makan sebab dia lengkap. Dia dah tahu yang datang tu bersama dengan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Main sumpahnya tentera malaikat datang kan. Itu yang dipenggal kepala Abu Jahal tu, ditanam kat situ. Kejayaan besar dengan kekurangan harta. 313, best among the best, Ahlul Badar. Waktu itu ada senjata dalam rupa bentuk benda. Senjata mereka adalah doa. Silahul mu'min. Berdoa bukan tidak berbuat apa-apa, kerana berdoa yang sebenar adalah berusaha sepenuh jiwa. Ketika Nabi bermunajat kepada Allah, menurunkan, meminta kemenangan, tapi para sahabat semua ketika itu Ahlul Badar bersemangat untuk mengalahkan musuh, kerana mereka dah tak nampak zahir benda, mereka nampak pertolongan Allah, mereka nampak syariat, mereka nampak tawaran yang dijanjikan oleh Allah, syuhada, masuk syurga tanpa hisab. Dia tak nampak benda dah. Dia tak ada kata, yalah kita nak berperang-perang juga tapi beragak sikit. Dia macam ada lagi berdakwa-dakwi. Jangan macam sekarang kan. Kalau sekarang mungkin wujud balik perbincangan tu, iyalah. Kita nak takluk mereka, tengoklah macam mana. Kalau dalam bab perang mungkinlah kita tak nampak, katalah. Kalau betul kita cerita pasal ekonomi, sama lah sifat. Contoh, mana-mana perusahaan-perusahaan yang telah bertapak lebih 100 tahun, 200 tahun. Bagi setengah perbincangan, dalam perusahaan ni, perniagaan ni adalah konsep perang lah. Art of war, perang. Dan sebenarnya perang ni juga, dalam perniagaan ni perang ni, mereka berniaga untuk berperang pun berniaga juga. Perang. Ada yang mengatakan, macam mana kita nak lawan bisnes mereka dah 100 tahun dah, 300 tahun, kita ni apa ada? Kita apa ada? Kita tu apa ada? Dia jawab apa ada tu, dia sedar tak dia ada siapa? Rom Byzantine beza dengan tentera Muhammad Al-Fatih, yang mana menjadi titolak nak 100 tahun, 500 tahun beza dengan tentera Rom Byzantine. 500 tahun tuan-tuan. Memang fikir hukum, fikiran manusia ni mana boleh lawan dengan orang yang dah steady 500 tahun di public listed company tu. Berapa lama syarikat dia? 500 tahun turun-temurun, bukan kecicit piut-miut dah mana-mana lah. Kita baru nak start. Apa ada? Tu masalahnya orang beriman ni. Apa ada? Ya Allah. Kita ni sebab tu kena pandang-pandang bercakap dengan iman. Sebenarnya kita ada Allah lah pemilik kepada 500 tahun tu. Kalau Allah nak ganapkan kejap tu, insya-Allah. Baik.
Allah. لا اللهم رب هذه الصلاة هذه السنة وبعث مقام محمود إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Sambung sikit kita buat kesimpulan. Maka dalam peringkat ini jemaah sekalian, melihat kembali kejayaan atau pandangan dan konteks amanah sebagai seorang hamba kepada Maha Pencipta yang Allah SWT itu, dia tidak akan mengikat dirinya itu kesan terjadi kejayaan, falah, bukan dengan kebendaan yang tiada membawa apa pun faedah atau manfaat. Dia hanyalah alat yang digunakan sekadar untuk perlakuan kita seharian, bukan penentu kepada hasil. Maka hasilnya itu bukan dinamakan kejayaan yang mana dipaham oleh setengah fahaman yang melihat luaran terlebih dahulu, dan ia tidak boleh dijadikan contoh ikutan. Jangan sesekali melihat luaran itu penentu kepada kejayaan, adanya luaran berjaya. Tidak. Kalau ikut kurunya terbaik Nabi SAW, luaran memang dari segi fasiliti kurang, dari segi kelengkapan kurang, serba-serbi kurang, tapi kejayaan itulah yang terbaik waktu itu. Menakluki tentera, menakluki daerah-daerah Islam hingga 23 dunia jemaah sekalian, bukan dengan militeri yang orang kata apa zahir benda tu, tapi kerana keyakinan hati. Dan mereka bukan untuk memiliki dunia, mereka hanya untuk berkhidmat ataupun nak melaksanakan segala suruhan Allah di dunia. Maka di sini kita lihat derita jiwanya yang meronta-ronta diisi dengan hasil luaran yang mewah, yang senang itu, agar kononnya hasil penat lelah berusaha demi bangsa dan agama. Ini pun satu bab. Mereka mengingat, memaham, menyangka bahawa berusaha untuk dapat dunia kemudian nak memberi kepada agama, dan ingat agama ni menumpang harta dia. Itu satu fahamnya. Jangan salah faham. Agama bukan menumpang harta kita. Kita yang menumpang berkat agama. Kadang kita meletakkan pun salah. Agama perlukan pertolongan. Tolonglah tuan-tuan. Jangan. Agama Allah ni bukan perlukan pertolongan harta kita tu. Kita yang perlukan agama. Tolonglah terima harta saya ni. Tolonglah. Kita patut mengemis kepada agama. Sepatutnya sedekah kan. Sedekah tu sepatutnya bahasa kita bukan peminta sedekah. Tapi kita sepatutnya memberi sedekah. Agama Islam itu agama yang kuat, tanpa perlu pada selain Allah. Islam milik Allah. Hakikatnya penuh dengan tipu daya kerana jiwanya belum merdeka sempurna, kerana masih lagi terikat dengan dunia. Kejayaan yang sebenar yang wajib dibangunkan. Ini apa yang kita kena gerak gempur. Apatah lagi sekarang ni dah seruan untuk kembali mengumpul kekuatan mas sekalian. Walaupun kita tidak terlibat dengan zahir untuk pergi pembebasan Palestin waktu ini, tapi gerak kerja mesti juga berlaku pada kita. Kekuatan yang nak dibina jemaah sekalian bukan dengan tempikan, laungan, luangan yang, tapi hati masih terikat dengan kebendaan. Kekuatan yang nak dibina itu hanya bersandar kepada Allah SWT. Dalam arti kata, menjadikan kita adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya, itu nombor satu balik. Beribadah semata-mata illa liya'budun, bukan nak tunjuk kita kuat, bukan nak tunjuk kita, tapi kita nak menzahirkan kepada Allah, ya Allah, aku nak kembali taat kepadamu dengan menegakkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di atas muka bumi, ya Allah. Itu kekuatan yang kita nak bina. Ini nak beribadah semata-mata kerana Allah. Kita lihat kronologi jemaah sekalian. Kita walaupun kita simpati benar dengan yang berlaku di Palestin, tapi ianya ada kronologi cerita yang perlu kita perhalusi. Jemaah sekalian, kalau kita lihat 3 masjid dan Masjidil Aqsa, kalau disimpulkan sebelum ni siapa penutup dengan kejayaan ni, dia kait dengan mesej yang kita nak sampaikan.
Masjidil Aqsa ini sudah sampai masa itu kita lihat tersiratnya. Itulah syariat solat yang pertama diturunkan. Jadi mesej yang kita nak sampaikan, yang Allah berikan, kenapa kita nak takluk sebenarnya Palestin, Zionis terutamanya nak ambil Palestin tu bukan sekadar mereka nak buat umrah situ, maksudnya mereka nak ambil masjid tu. Nak ambil masjid, dia kena daftar ahli karya dulu. Faham? Kan nak daftar jadi AJK, tengok ahli karya tak masuk. Macam mana dia buat? Dajjal nak turun. Ni cerita habis tak ada selindung-selindung ni. Depa ni dah masa suntuk. Sat lagi dia punya imam turun. Imam ni Imam Dajjal dah nak bertemu dengan Imam Mahdi ni. Dan yang sini nak kait dengan Imam Mahdi ni, kita cerita buat Dajjal ni. Dajjal ni turun dekat Masjid Al-Aqsa. Dan dia nak karyahnya karya Zionis, faham? Tu maksudnya. Dia tak naklah dia turun tengok karya Palestin apa hal ni. Takkan nak Palestin lantik dia jadi Nazir pula contoh. Tak ada lah. Jadi sehabis-habis dia nak remove, keluar semua, biar total depa. Semua Masjid Al-Aqsa tu masih Allah jaga sebenarnya. Peringatan. Dan mereka bersiap sedia untuk gerak gempur memenuhkan. Sebenarnya kalau diberi peluang lah mereka masuk Masjid Al-Aqsa sekarang, rasa setiap waktu penuh kat dalam dengan depa. Jadi depa tengah buat persiapan kedatangan Dajjal dengan nak memenuhkan Masjidil Aqsa sebenarnya, tetapi mereka sedang nak penuhkan karya depa dulu. Kita sepatutnya buat persiapan menunggu Imam Mahdi, sama lah konsepnya, penuhkanlah masjid. Imam Mahdi turun takkan dengan saf lengang. Takkanlah Imam Mahdi turun masih nak imam nak tunggu makmum, tuan-tuan. Patutnya makmum tunggu imam. Penuh dah imam datang. Bukan Imam Mahdi turun dia tengok mana saf, baru dia 2 saf. Sebelum nak tunggu Imam Mahdi nak penuhkan, Imam Qaryah dululah, tuan-tuan. Jadi Imam Qaryah lah kita kena sokong dulu, penuhkan sebab ke belakang. Mereka nak penuhkan Dajjal tu nak lantik imam lah. Imam bagi mereka Dajjal. Jadi mereka nak penuhkan Palestin tu dah penuh. Nampak kalau peta tu dah penuh dah tu. Tinggal mereka tak boleh masuk. Allah pegang lagi tu. Allah jaga lagi Masjid Al-Aqsa. Agak kalau tak jaga dah, memang masuk terus dalam kan. Tapi sebab tu nak bagi tahunya dunia ni milik Allah. Kuasa kepada Islam itu dibagi pada Allah, bagi pada Islam kerana asal tengok pada pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi yang berjaya membebaskan. Setiap kali pembebasan Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, kita takluk dunia. Waktu itu kita adalah kuasa besar dunia. Cuba lihat, kita hari ni nak takluk dunia kena tinggalkan masjid, buat sibuk kat luar, kerjalah apalah, pergi keluar. Walhal zaman dulu Allah buat kronologi, nak takluk dunia kena penuhkan masjid. Allah bagi dunia. Nabi Sulaiman AS yang membina Masjid Al-Aqsa tu, Nabi Sulaiman. Ketika dah bina Masjid Al-Aqsa tu, dah buat masjid, patutnya Nabi Daud AS buat, tapi tak tepat siap, Nabi Sulaiman buat. Yang dapat kerajaan hebat tu, sehingga dapat kerajaan mulkallah yang bagi li ahadin min ba'di ni, setelah Nabi Sulaiman AS berjaya meninggikan masjid. Orang yang berjaya menakluki masjid, dia akan menakluki dunia. Bukan dah senang, dah tak ada apa, baru datang masjid. Dan kali ni akhir zaman ni mas sekalian, kita kena niat datang masjid sebab nak menyelamatkan Masjidil Aqsa. Itu niatnya. Niat ini mesti disampaikan, diwar-warkan. Tampal nanti mari kita. Kalau betul saya akan Masjidil Aqsa, penuhkan saf di sini. Kalau tidak, kebangkitan Islam hanya menjadi retorik semata-mata, menjadi angan-angan kosong. Kerana Imam Mahdi turun, tuan-tuan, nak tengok saf ni penuh. Itu bahasa mudahan. Dajjal turun, dia nak tengok saf Masjid Al-Aqsa tu penuh dengan mereka. Tapi Allah tak akan bagi, kerana masjid milik orang beriman. Sebab tu 3 ni kebangkitan. Kenapa nak bangkit-bangkit ni? Nak menguasai masjid lah. Bila 3 ni diregukan balik, maka dunia akan dikuasai balik. Tu Imam Mahdi lah. Waktu tu
Baitul Maqdis dibebaskan. Bebas ni maksudnya penuh soh. Dan ketika itu dimasukkan, semua masjid di dunia ni akan penuh. Jadi sekarang kita kena buat reverse. Nak penuhkan Masjid Aqsa, penuhkan masjid branch dulu. Branch ni HQ Al-Haramain penuh. Sekarang Masjid Aqsa. Sekarang ni nak dapat Masjid Aqsa, kena buat kerja sikit. Caranya kita kena kempen penuhkan masjid. 5 waktu sepatutnya. 5 waktu sepatutnya. Tak ada lagi lah dolak dalih. Tapi kalau tak dapat 5 waktu, pakat-pakat. Kalau tak boleh kat sini, kat tempat lain. Mungkin kita keluar karya ke pergi mana-mana ke, kita backup lah masjid tu. Aku macam mana pun, kena paksa diri datang masjid 5 waktu. Dan kesimpulan, kejayaan yang nak kita takluk ni jemaah sekalian, bukan dengan ada dunia baru kita boleh berjaya, tapi kita kena takluk hati kita untuk bebaskan diri daripada sibuk dunia sehingga tak mampu nak penuhkan masjid kerana sibuk. Itulah nak bagi waktu kat masjid berkira. Minta maaf cakap, alang-alang nak buat solidariti kan, kita solidariti sampai terasa hati kan. Kita nak bagi masa kat masjid, mas sekalian, kurang-kurang kita boleh itikaf. Tak dapat masa tu setengah jam, 1 jam, setengah jam. Waktu bila? Contoh majlis ilmu. Ni waktu-waktu untuk kita bina balik kekuatan dalam kita. Dunia Allah akan bagi. Wallahi, kita tengok. Sekarang ni macam-macam usaha nak takluk dunia Islam, nak memimpin ekonomi dunia, takkan berlaku, mas sekalian. Kita kena pimpin diri kita ke masjid dulu. Tengok Allah akan tundukkan dunia. Allah bagi balik pada zaman dulu. Tapi syaratnya kena takluk masjid masing-masing. Itu mesej yang mesti kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada pembahasan seterusnya. Kita dah habis tajuk ni. Kita akan masuk pembahasan hablum minallah wa hablum minan nas. So apa dia? Kita mesti 76 insya-Allah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita akan lihat bagaimana keterkaitan, hubung kait dengan Allah SWT itu mampu membantu kita mentadbir urus dunia yang milik Allah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu saja, mohon ampun maaf saya ada kekurangan, terkata-kata tu kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini sehingga kita bertemu lagi bersiang akan datang. Qul qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Inna fi khusr alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah